بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Al-Ma'war bin Suwaid radhiyallahu anhu, kata dia, ra'aitu Aba Dzar wa alayhi hullah wa ala ghulamihi mithluha fasa'altuhu an dhalik. Qala Al-Ma'war فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه. قال فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat yang bernama Al-Ma'war bin Suwaid radhiyallahu anhu, dia menceritakan, kata dia, ra'aitu Aba Dzar wa alayhi hullah wa ala ghulamihi mithluha. Kata Al-Ma'war, satu hari aku melihat seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia pakai satu pakaian dan khadam dia ataupun ghulam, budak suruhan dia juga pakai pakaian macam dia. Ni dia ni cerita, Al-Ma'war cerita. Dia kata satu hari dia jumpa Abu Dzar. Abu Dzar ni sahabat yang ada nama lah. Sahabat yang ada nama, yang sangat-sangat setia kepada Nabi SAW sampai mati. Dia merupakan orang kuat Nabi dan orang yang sangat kagum pada Nabi, Abu Dzar. Al-Ma'war kata, satu hari dia jumpa Abu Dzar. Abu Dzar pakai baju. Baju yang Abu Dzar pakai sama macam baju yang dipakai oleh khadam dia. Tidak ni ada beza lah. Khadam dengan tuan ni, khadam dengan pengulu mesti beza lah. Takkan dah tok pengulu pakai baju macam khadam. Tapi dia kata, Al-Ma'war kata, aku jumpa Abu Dzar. Abu Dzar pakai baju yang Abu Dzar pakai sama macam baju yang khadam pakai. Maknanya dua-dua baju elok, bukan dua-dua baju tak elok. Dua-dua pakai baju elok. Khadam pakai baju macam tok pengulu punya baju. Fasa'altuhu an zalik. Kata Al-Ma'war, aku tanya Abu Dzar, macam mana boleh jadi macam tu? Khadam pun boleh pakai baju macam tu pengulu. Macam mana boleh jadi begitu?
Qala al-Ma'war, kata al-Ma'war, fadzakara annahu sabba rajulan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ayyarahu bi ummih. Kata al-Ma'war, Abu Dzar radhiyallahu anhu menceritakan, kata Abu Dzar, dulu dia pernah maki kawan ni. Dia pernah maki ni budak yang jadi khadam dia ni. Dia pernah maki budak ni. Fa'ayyarahu bi ummih. Bahkan dia sampai ke peringkat menghina mak kawan tu. Ada hal lah, ada hal. Jadi marah. Marah ni bukan setakat maki kawan dia marah tu saja. Melarat pergi sampai mak kawan tu pun dia maki pergi sekali. Kata dia, fa'ata ar-rajulu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam fazakara zalika lah. Dia ni hak kena maki dengan Abu Dzar ni, pi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pi report dekat Nabi. Dia pi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, Abu Dzar ada kata kat aku macam ni, bukan takat aku, dengan mak-mak aku sekali dia selinap pi. Dia report benda ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dengar report daripada khadam ni, Nabi terus kata dekat Abu Dzar, Nabi kata, innaka mru'un fika jahiliyah. Nabi kata, hang ni Abu Dzar, dalam diri hang ni ada perangai jahiliyah. Nabi kata, ikut sedap mulut hang nak maki siapa, ikut suka hang nak kata dekat siapa, bukan takat orang yang hang marah. Sampai mak-mak dia yang tak ada kena mengena pun hampir randuk sekali. Sesungguhnya innaka imru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya kamu ni wahai Abu Dzar, dalam diri kamu ada perangai jahiliyah. Nabi kata. Nabi marahlah. Nabi kata, ikhwanukum wa khawalukum ja'alakumullahu tahta aydikum. Nabi kata, sesungguhnya saudara kamu ni, dia khadam kamu. Saudara kamu ni, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia di bawah kuasa kamu. Dia ni amanah Allah kepada kamu. Dia khadam kamu. Kamu sepatutnya bertanggungjawab jaga dia. Kamu sepatutnya bertanggungjawab didik dia. Kamu sepatutnya bertanggungjawab jadi contoh yang baik pada dia. Yang kamu pergi maki dia, yang kamu pergi sumpah seranah dia, yang kamu pergi randuk dengan mak-mak dia yang tak ada kena mengena ni pasal apa? Faman kana akhuhu tahta yadayhi. Nabi kata, maka barang siapa yang saudaranya diamanahkan duduk bawah jagaan dia. Siapa-siapa yang ada amanah duduk bawah dia, sama ada khadam dia ataupun orang yang kerja dengan dia, kaki tangan dia dan sebagainya, siapa-siapa pun, kalau sekiranya ada orang yang Allah amanahkan untuk dia jaga, falyut'imhu mimma ya'kul, maka hendaklah dia bagi makan dekat depa apa yang dia makan. Nabi kata, sepatutnya dia khadam kamu, dia amanah yang Allah bagi dekat kamu, sepatutnya hak kamu makan, apa kamu makan, dia kena makan. Nabi kata, Islam ajak macam tu. Wal yulbishu mimma yalbas, dan apa kamu pakai, kamu kena bagi dia pakai. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, dan sekali-kali kamu tidak boleh bagi satu kerja yang membebankan dia, yang di luar daripada kemampuan dia. Fa in kallaftumuhum fa'ainuhum alai, kalau kamu bagi juga kerja hak berat dekat dia, kamu kena tolong dia. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maksud hadis ni ialah Abu Dzar radhiyallahu anhu sekali buat salah. Pasal apa? Dia marah dekat khadam ni punya pasal. Dia marah khadam ni, marah terlampau sampai mak kawan tu pun dia pergi maki sekali. Bila Nabi tahu benda ni, Nabi nasihat dia. Nabi kata, hang tak boleh buat macam tu dekat dia. Dia khadam kamu. Kamu sepatutnya kena jaga dia. Kamu sepatutnya kena jaga. Apa kamu makan, dia kena makan. Apa kamu pakai, dia kena pakai. Oleh kerana Nabi tegur dia, Nabi nasihat dia macam tu, maka apa hak dia pakai, khadam dia pakai. Maka kerana itulah bila Al-Ma'war jumpa dia,
Abu Zar punya pakaian sama macam khadam punya pakaian. Pasal apa? Pasal Abu Zar, hak Nabi tegur ni sangat-sangat memberi kesan kepada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pengajaran hadis ni satu, dia nak beritahu dekat kita bahawa pengajaran Nabi sangat-sangat memberi kesan dalam diri para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Sekali aja Nabi tegur cukup. Hak Nabi tegur tu dia praktik terus. Sekali aja Nabi tegur dekat dia, wahai Abu Dzar, kamu tak boleh buat macam ni. Ini khadam kamu sepatutnya bertanggungjawab jaga dia. Apa kamu makan dia kena makan, apa kamu pakai dia kena pakai. Sekali aja Nabi tegur dia, terus dia perbetul benda tu. Sehingga kan pakaian dia sebagai pengulu ni, dia pastikan khadam dia pakai macam dia. Pasal Nabi SAW suruh dia buat macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah radhiyallahu anhu, kata dia, annahu sami'a Anas bin Malik yaqul, inna khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ah. Qala Anas bin Malik, fadhahabtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila zalika ta'am. فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة. قال أنس فلم أزل أحب الدباء min yawmaidin, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Seorang sahabat yang bernama Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah, dia kata dia ada dengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan. Anas kata, satu hari seorang khayyam, seorang tukang jahit, dia jemput Nabi SAW pergi makan di rumah dia. Satu hari ada satu orang sahabat kerja tukang jahit. Dia hajat sangatlah nak ajak Nabi SAW pergi rumah dia, nak jamu Nabi makan di rumah dia. Kata Anas, fadhahabtu ma'a Rasulillah SAW ila zalika ta'am. Anas bin Malik kata, Nabi pi, maka aku pi sekali lah. Tentang kita dah tahu dah, Anas bin Malik ni khadam Nabi. Mana Nabi pi, dia pi lah. Kalau lah orang kata ADC Nabi, kira apa pun dia atok. Nabi pi tang mana, Nabi nak ambil ayat semayang, dia tolong atok. Bilal pun tolong atok. Ramai orang nak khidmat kepada Nabi ni. Di antara yang sangat-sangat berkhidmat kepada Nabi, Anas bin Malik. Maka hari itu bila orang jemput Nabi SAW pergi makan di rumah dia, maka Nabi pergi, Anas pun pergi sekali. Faqarraba ila Rasulillah SAW khubzan wa maraqah. Kemudian bila Nabi sampai di rumah tukang jahit ni, Nabi duduk aja, tukang jahit ni hidang dekat Nabi. Yang pertama khubzan, roti. Wa maraqah. Maraqah ni bukan marko. Bunyi nak macam marko. Maraqah maksudnya ni sejenis kuah daging. Kuah daging. Bagi roti dengan kuah daging untuk Nabi makan. Jamu Nabi makan macam tu. Fihi dubba'un wa qadid. Dalam kuah ni, dalam kuah daging ni ada dubba', ada labu. Jenis-jenis buah labu. Wa qadid, dan dia ringgit-ringgit daging kering masuk dalam kuah ni. Fara'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u ad-dubba' min hawadil qas'ah. Dia kata, aku tengok Nabi makan lalu sungguh.
Sehingga kan Nabi SAW ni berulang-ulang kali duk sapu keliling pinggan tu sampai licin makanannya orang hidang ke dia. Ni Nabi. Nabi tuan-tuan makan sampai bila pun makan licin. Nabi SAW satu orang manusia yang sangat menghargai rezeki ni. Dia bukan jenis orang jenis membazir makan tinggal tak habis. Nabi SAW makan mesti habis. Licin, sapu sampai licin, jilat jari. Maka kata dia ni, kata Anas bin Malik ni, dia kata aku ikut Nabi pi. Aku duk tengok Nabi makan. Nabi makan ni nampak lalu sungguh. Sampai akhir sekali Nabi SAW berulang-ulang kali sapu keliling pinggan tu dengan jari dia, jilat sampai habis. Ni makan roti cicah dengan kuah yang ada labu, yang ada daging kering yang dipotong rincik-rincik ni. Aku tengok Nabi makan ni sedap sungguh. Qala Anas, maka kata Anas bin Malik, falam azal uhibbud dubba min yawma idzin. Aku start daripada tu, aku cukup suka makan labu ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Maksud dia apa? Maksud dia nak beritahu, kata sahabat Nabi sayang Nabi. Dia nak abang yang tu. Sahabat Nabi ni sayang Nabi. Sayang mereka ni sampai ke peringkat apa Nabi buat, mereka nak buat. Kalau selama ni dia tak suka makan benda tu, tapi oleh kerana dia tengok Nabi suka, dia jadi suka. Tu nak abang kata sayang dekat Nabi ni sampai apa Nabi suka menjadi kesukaan mereka. Macam mana lagi nak abang? Sahabat ridwanullah alaihim ajma'in sayang Nabi. Macam mana lagi nak abang? Daripada ujung kepala Nabi sampai ujung kaki Nabi menjadi contoh kepada sahabat. Sayang dekat Nabi. Cara Nabi ambil serban pakai macam mana, cara Nabi lepas ekor serban macam mana, cara Nabi pakai jubah labuh macam mana, cara Nabi pakai tangan jubah, tangan baju Nabi panjang mana, semua mereka tengok. Cara Nabi SAW semayang macam mana. Detail itu sebab tuan-tuan, kalau kita buka adalah hadis Nabi tentang kitabus salat, tentang bab semayang saja, bab semayang Nabi saja, kita ambil atas sekali layung itu aja. Kalau kita ambil bab kitabus salat, bab semayang Nabi ni, kita ambil tengok detail Nabi semayang macam mana, macam-macam tuan-tuan. Tak lama dengan kita buat. Sujud sudah, kita kata sujud. Kita ni bila sujud, kita faham apa? As-sujud alal a'dha'is sab'ah. Kita faham yang tu je. Sujud atas 7 anggota. Cakap tu yang kita faham sujud. Sujud ni dari 2 tapak tangan, 2 lutut, 2 ujung kaki. Kita faham cakap tu aja. Tapi masa sujud tu, kaki Nabi duduk macam mana, kita tak pernah detailkan hadis tentang benda tu. Sedangkan ada hadis. Nabi SAW dia bila sujud, kaki dia hak belakang tu tumit, dia bagi cantum dengan tumit. Sampai macam tu hadis cerita. Nabi SAW bila semayang, masa sujud tu, kaki dia tu, dua-dua duduk pacak, kemudian atas tu, tumit tu bagi perotor tumit. Begitu. Semayang Nabi SAW. Sahabat-sahabat ni sampai macam tu tengok Nabi. Bila Nabi semayang ni tengok macam tu, lebih-lebih lagi pula Nabi kata apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu macam kamu tengok aku semayang. Maka sahabat perhati daripada mula takbiratul ihram, Nabi angkat macam mana? Angkat sampai cuping telinga ke? Angkat sampai kepala bau ke? Macam mana ke? Sahabat perhati. Dan sahabat buat macam Nabi buat. Bacaan Nabi, sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, rabbana walakal hamd. Sahabat dengar Nabi kata macam mana dan mereka ikut. Mereka ikut tu bukan pasal apa? Satu, pasal nak pastikan semayang mereka macam Nabi semayang. Yang kedua, kerana mereka sayang Nabi. Apa Nabi buat, mereka buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kalau kita nak tengok dalam kitab hadis yang begitu punya banyak dia ada. Sunan Sittah ni, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, At-Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasai, semua ni dia ada ni. Kalau kita buka baca satu baca, kita nampak betapa banyaknya ilmu yang kita belum tahu sebenarnya.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita ambil iktibar daripada mukadimah itu, kita pun jadi orang yang teringin sangat nak mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan juzuk yang keempat. Muka surat 43. Muka surat 43. Kita masih lagi berada di dalam tafsir surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura yang diturunkan di Makkah. Dan pada bulan 5 dulu kita dah baca ayat daripada 39 sampai ayat 48. Yang ayat-ayat tu memberi cerita kepada kita tentang yang pertama, memberi maaf lebih baik daripada tuntut pembalasan. Itu kita baca bulan 5 dulu. Kalau ada orang buat apa-apa ke kita, kita boleh tuntut balas dekat dia. Qisas, dia panggil. Boleh tuntut balas dekat dia. Tapi kalau kita pilih untuk tak mau balas, tapi bagi kemaafan dekat dia, agama lebih lagi sanjung orang yang macam ni. Kita juga dah baca pada bulan 5 dulu, siapa yang dibiarkan oleh Allah sesat, dia sampai bila-bila tak akan jumpa petunjuk Tuhan. Ini kita baca bulan 5 dulu, takut benar ni. Barang siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala biar dia sesat, tak ada siapa boleh tolong bagi hidayah, bagi petunjuk dekat dia. Dan kita dah baca bulan 5 dulu cerita tentang orang yang berdosa, betul-betul dia akan menyesal bila dia dihadapkan ke neraka. Kita baca bulan 5 dulu. Orang yang berdosa, orang yang bantah Tuhan, orang yang engkar di atas dunia ni, dia betul-betul menyesal ialah pada waktu Allah bawa dia pergi duduk berdiri depan neraka. Bila dah duduk berdiri, nampak api neraka tu duduk menyala-nyala nak sambang dia, masa tu menyesal ni 100% punya penyesalan. Tapi malangnya menyesal masa tu langsung tak ada guna. Ini kita baca dulu. Kemudian kita juga baca pada bulan 5 dulu cerita tentang tanggungjawab Nabi SAW hanyalah menyampaikan dakwah, menyampaikan risalah. Dan Nabi SAW tidak boleh memberi hidayah. Kita baca. Dan kita dah cerita dulu macam mana Nabi SAW diuji oleh Allah apabila pak penakan yang dia sangat sayang nak mati, tak boleh mengucap kalimah syahadah. Nabi menangis. Mana tak menangis? Pada waktu semua orang duk cari nak bunuh Nabi. Bukan nak pergi buat cedera, bukan nak pergi buat susah, nak bunuh Nabi. Pada waktu musuh duk cari nak bunuh Nabi, tiba-tiba Abu Talib bangkit mempertahankan Nabi. Sampai dia boleh kata dekat orang semua, selagi aku hidup, selagi aku duk menapis nyawa atas muka bumi ni, aku tak nak tengok siapa pun sentuh Muhammad dengan niat jahat. Bila dia akhir hayat dekat nak mati, Nabi duduk sebelah kanan kata, Ya Ammi, qul la ilaha illallah, wahai pak penakanku, wahai pakcik, katalah la ilaha illallah. Dia tak boleh kata. Belah kiri, adik dia duduk bagi amaran dekat dia, hal targhabu an millati Abdul Muttalib. Adakah kamu ni dah benci dah dengan agama Abdul Muttalib, pak kita? Dia susah. Mati dalam keadaan tak mengucap 2 kalimah syahadah. Nabi sedih, Nabi menangis. Tuhan turun, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, kamu tak boleh bagi hidayah pada siapa yang kamu sayang. Allah bagi pada siapa yang Allah nak. Nabi terima hakikat itu, walaupun hati Nabi remuk redam. Maka itu menunjukkan bahawa Nabi SAW hanya bertanggungjawab menyampaikan dakwah, menyampaikan risalah. Tak boleh bagi hidayah. Dan bulan 5 juga kita baca macam mana manusia ni. Manusia ni bila Allah bagi nikmat, dia seronok telajak. Allah bagi nikmat, dia seronok telajak. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala timpakan musibah, timpakan susah, dia jadi kufur dengan Allah. Manusia dia jadi macam tu. Dia tak boleh nak jadi elok.
Dia tak boleh nak jadi orang yang sederhana. Bila Allah bagi nikmat, dia syukur di atas nikmat tapi kekal beribadat kepada Tuhan. Dia tak boleh jadi macam tu. Bila Tuhan bagi nikmat, lupa pada Tuhan. Bila Tuhan test dia, Tuhan uji dia, Tuhan timpakan musibah dekat dia, bagi dia kena susah sikit, kufur dengan Tuhan, marah Tuhan. Ini kita baca pada bulan 5 dulu. Malam ni kita sambung ayat 49 daripada surah Asy-Syura. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lillahi mulkus samawati wal ard. Yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha inatan wa yahabu liman yasha'u dzukur. Maksudnya bagi Allah semata-mata milik 7 lapis langit dan bumi. Ayat kita nak baca malam ni, dia nak cerita tentang Allah, Tuhan Maha Berkuasa. Langit 7 lapis ni hak Tuhan punya. Dia abang dia betul. Tuan-tuan, kita selapis pun tak naik lagi. 7 lapis hak Tuhan punya, dia kata. Lahu mulkus samawati wal ard. Baginya, lillahi mulkus samawati wal ard. Bagi Allah lah segala kerajaan langit-langit dan bumi. 7 lapis langit tu duduk bawah kontrol Tuhan. Kalau Tuhan kata runtuh, berlaku kiamat. Kalau Tuhan kata pecah, melingkup habis orang atas dunia ni. Maka semua ada atas langit tu, daripada langit sendiri sampailah makhluk-makhluk yang ada di lapisan-lapisan langit tu, semua sekali duduk di bawah kerajaan Allah. Maknanya duduk di bawah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bumi pun demikian juga. Bumi ni kalau Allah kata pecah, terbit air, maka pecah bumi ni, terbit air memancut keluar macam yang berlaku zaman Nabi Nuh alaihi salam. Maka menjadi Allah akan barang yang dikehendakinya. Tuhan dia boleh buat apa dia nak buat. Apa dia nak buat atas langit Nuh, apa dia nak buat dalam perut bumi, Allah boleh buat. Allah nak takdirkan negeri-negeri yang orang Islam duduk ada minyak. Itu hak Allah. Tentu pelik dah tuan-tuan. Malaysia ada minyak. Pergi negeri-negeri Arab hak orang Islam, majoriti orang Islam ramai ni ada minyak. Brunei hak duduk tersepit, duduk celah Malaysia tu pun ada minyak. Tak habis pakai. Arab Saudi daripada Jeddah nak pergi ke Mekah tu, sepanjang highway tu dikenal pasti sebagai kawasan yang membuak-buak minyak. Belum gali lagi. Baru pergi test saja kawasan tu, memang didapati bawah tu minyak membuak-buak. Haduk pam lah ni pun tak tahu bila tahun nak habis. Di sini pula dikenal pasti ada minyak. Allah lagi dekat negeri yang orang Islam ada ramai. Allah Subhanahu wa ta'ala tak mau bagi dekat negeri-negeri lain. Itu hak Allah. Tak ada siapa boleh kata apa. Maka dia beritahu dekat kita, menjadi Allah Subhanahu wa ta'ala barang yang dia kehendaki. Menghebah bagi mereka yang dikehendaki, yakni daripada anak-anak perempuan. Ada di kalangan manusia ni Allah takdirkan dekat dia anak 11 orang perempuan semua. Hak Tuhan nak bagi. Anak 11 orang perempuan, keluar mai perempuan, sambil semayang hajat, tungguin terbalik laki bini, puasa sunat, nazak macam-macam apa semua, 11 orang perempuan semua. Allah nak bagi macam tu. Allah nak hebah. Allah nak bagi ke dia anak perempuan, terima anak perempuan. Allah nak bagi apa? Itu hak Allah. Begitu. Dan menghebah bagi mereka yang dikehendaki itu anak laki-laki. Ada pula orang anak 11 orang laki-laki semua. Oh, penat mak dia. 11 orang anak semua jantan, semua panglima, Saidina Umar semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Maha Kuasa. Kita tengok benda ni depan mata kita. Kita tengok tu jadi macam ni. Kita tengok benda ni. Allah bagi tahu pula dekat kita dalam Quran, dia boleh buat apa dia nak. Firman Allah, au yuzawwijuhum dhukranan wa inatha, ataupun mengahwin, yakni memberikan akan mereka itu anak laki-laki dan anak perempuan. Dan Tuhan boleh bagi juga karang bunga, dia kata. Anak sulung laki-laki, anak nombor 2 perempuan, anak nombor 3 laki-laki, anak nombor 4 perempuan. Dia karang bunga, dia kata. Tuhan bagi kat dia. La ilaha illallah. Tuhan nak bagi, nak buat macam mana?
Firman Allah, wa yaj'alu man yasha'u aqina, dan menjadi akan mereka yang dikehendaki itu aqim, yakni mandul, tidak dapat anak. Pun Tuhan boleh buat. Tuhan tak mau bagi rezeki anak dekat dia. Tuhan bagi hak lain. Tuhan bagi sihat, Tuhan bagi harta benda, Tuhan bagi macam-macam Tuhan bagi. Anak Tuhan tak bagi. Tuhan boleh buat. Allah jadikan, Allah takdirkan aqim. Sama ada perempuan yang jadi punca tak dapat anak, ataupun laki-laki jadi punca tak dapat anak. Tuhan juga yang mengatur benda ni. Cuma kita sebagai manusia ni, Tuhan takdir apa pun, dia ada hikmah untuk kita. Kena positif macam tu. Dia ada hikmah untuk kita. Semalam saya habis mengajar di masjid semalam. Satu sahabat, budak muda, baru grad universiti, bidang accountancy, dapat tawaran kerja di mana ke, dia tolak tawaran tu kerana dia berminat nak minta kerja yang kedua ni. Kemudian ada pula satu orang janji, kata boleh tolong recommend lah bagi dia dapat kerja nombor 2 ni. Maka berbekalkan keyakinan kau ni boleh tolong dia, maka dia tolak dah tawaran yang pertama. Tengok-tengok tak dapat nombor 2 ni. Hak ni tolak dah. Hak ni tak dapat. Bila tak dapat pula, orang tua-tua ni, mak ayah ni tahu sajalah. Itulah kalau dah dapat hak mula itu hampir bagus. Hang duk buat tamak, nu dah dapat tak nak ni tengok tak dapat langsung. Ni susah abang. Jadi dia makin susah hati. Tapi dia jumpa semalam, dia tanya, dia kata ustaz, dia kata, saya tak boleh cakap sebab teriak. Saya tak tahu lah ustaz, minta maaf lah. Dia kata bukanlah saya niat buruk apa, tapi kadang-kadang benda ni duduk kacau saya. Dia kata, saya duduk fikir balik. Dia kata apa Tuhan buat macam ni kat saya? Dia mana? Apa Tuhan buat macam ni kat saya? Saya abang kat ustaz betul-betul sebab nak cakap. Saya abang betul-betul kat ustaz. Pasal apa saya tolak tawaran yang pertama? Pasal apa saya nak usaha bagi dapat yang kedua ni? Alasan saya satu aja ustaz. Kalau saya dapat kerja hak nombor 2 ni, saya akan duduk di tempat saya lah ni. Niat saya satu aja ustaz. Saya nak jaga mak dengan ayah saya. Tujuan saya tolak kerja hak mula tu sebab kerja hak mula tu mungkin saya kena pergi kerja di lain. Saya tak mau tinggal mak dengan ayah saya. Tak ada siapa nak jaga mereka. Saya niat satu aja. Saya nak kerja hak nombor 2 ni. Pasal saya nak jaga mak dengan ayah saya. Dia kata. Pasal apa Tuhan tak boleh tolong bagi saya dapat kerja ni? Ustaz, saya nak apa? Ustaz, saya semayang masjid dia tiap waktu ustaz. Saya semayang malam. Saya minta dekat Allah. Saya tak. Pasal apa Allah buat macam ni kat saya? Tuan-tuan, nampak? Kita kata kat dia, jangan macam tu. Jangan macam tu. Tuhan kadang-kadang dia tak bagi benda yang kita nampak baik ni. Kerana Tuhan ada satu benda lagi baik dia nak bagi kat kita. Kadang-kadang macam tu. Kita duk nampak hal ni paling baik dah untuk kita. Dia tak bagi kat kita. Kita jadi kecewa, jadi nak marah dan sebagainya. Rupa-rupanya tak lama sabar sah. Tuhan akan bagi lebih baik dekat kita. Dia kata begitu kat dia. Dah ustaz, dia kata masalahnya saya minta dekat Tuhan. Dia duk kacau. Saya kata jangan ingat macam tu. Kalau tu ingat macam tu, kita buka satu ruang untuk iblis masuk dalam diri kita. Dia masuk, dia perosak kita. Jangan. Tadi baru kamu duk abang kata semayang apa semua elok dah dengan semayang sunat, minta doa dekat Tuhan elok dah. Jangan dengan kerana satu benda ni dia jadi racun rosak semua kita buat kita. Jaga baik-baik kita. Saya pegang dia, saya peluk dia sekali. Nak bagi dia tenteram. Peluk dia sekali. Kata jangan percaya dekat siapa pun. Percaya dekat Tuhan. Kata dia. Bagi nombor telefon kat dia, telefon saya lepas ni. Tuan-tuan nampak? Sikit lah. Test tu kira sikit lah. Tapi ada orang tuan-tuan, sikit tu bagi dia bergoncang. Bergoncang. Itu sebab kita tuan-tuan, tak kena test tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Bila kena test, baru tahu. Boleh tahan ke, nak bergoncang ke, nak meletup ke, baru tahu.
Jadi tanggungjawab kita ni satu, minta dekat Tuhan, minta ya Allah jangan uji aku dengan satu benda yang aku tak mampu tahan. Yang tu yang minta. Ujian mesti kenalnya, tapi minta dekat Tuhan, ya Allah jangan uji aku dengan satu ujian yang aku tak boleh tahan. Minta yang tu aja. Takut bila dia main ujian tu kita tak tahan, rosak tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah Subhanahu wa taala kata di antara kuasa dia boleh bagi orang ni dapat anak perempuan semua, boleh bagi orang ni dapat anak laki-laki semua, boleh bagi pula satu orang lagi dapat anak laki-laki dan perempuan, dan boleh Allah takdirkan satu orang tak dapat anak langsung. Itu semua adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala dan Allah nak test manusia. Firman Allah, innahu alimun qadir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang amat ketahui dengan kejadiannya. Lagi amat kuasa atas yang dikehendakinya. Yang ni setengah daripada tanda kekuasaan Allah itu dijadikan bagi setengah orang anak perempuan saja. Dan setengah orang anak laki-laki sahaja. Dan setengah orang anak laki-laki dan anak perempuan. Ini kekuasaan Allah. Allah boleh buat belakang. Dan kata setengah ulama, makna ayat ini ialah setengahnya Allah Subhanahu wa taala kurnia dekat dia ilmu zahir. Dan setengah Allah kurniakan kepada dia ilmu batin. Dan setengah Allah bagi dekat dia ilmu zahir dan ilmu batin. Kedua-dua sekali iaitu jarang-jarang. Jarang-jarang orang Tuhan bagi dekat dia ilmu zahir dan ilmu batin. Jarang-jarang. Seperti mana yang Allah bagi kepada Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu dan umpama. Macam tu lah. Kita tuan-tuan manusia ni. Yang kata manusia ni kita tak cover semua ilmu. Dah. Satu orang kita nampak dia hebat sangat dah dari segi ilmu agamanya. Hebat dia dari segi fiqh. Bila main tafsir, bila main hadis, dia ada slack sikit. Dia tak kuasai Quran dan hadis. Ada pula jumpa satu pula, dia ni satu ulama yang hebat. Dia dengan tafsir Quran, dengan hafaz Quran, dengan hadis ni cukup hebat. Bila main soal-soal yang melibatkan fiqh, dia susah sikit. Allah Subhanahu wa taala bagi dekat satu orang manusia ni, dia tak bagi semua dekat satu orang. Tapi ada yang dia bagi semua dekat satu orang. Ada. Maka itu hak Allah Subhanahu wa taala. Allah nak bagi apa dekat siapa, terpulang kepada Allah semata-mata. Tuan-tuan tengok, kita ada anak 5 orang. Bukan 5 pandai cerdik. 3 ni cerdik pandai di sekolah hingga duk ambil nombor 1 daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah, sampai cukup cemerlang 3 orang, tak 2 lagi dia bagi slow. Tuhan nak bagi macam tu. Kita nak marah dekat 2 orang hak slow ni, nak ambil pelepah nyok balon di belakang dia, hang awak tak boleh jadi macam kau, hang macam abang, hang tak boleh. Kita buat zalim dekat dia. Sudah ditakdirkan Allah dia macam tu. Tak boleh. Kita kena terima. Ada hikmah untuk dia. Tengok-tengok hak 3 cemerlang hak kita duk sebut di mana tempat kita pergi duk angkat tinggi duk puji ni, itu tak jaga kita langsung. Ada orang ni jaga kita. Ada pula kebaikan kot tu. Ada pula orang dia bagi bodoh ni sampai tak tahu nak abang, dan esok pun tak tahu jaga kita. Hak cerdik inilah, dialah mengaji cerdik, dialah hidup senang, dialah jaga kita. Ada juga macam tu. Tak boleh cakap lah, benda ni tak boleh cakap. Masing-masing Allah bagi tu redha belaka. Dan Allah bagi macam mana pun, last sekali dia ujian pada kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulah. Dan tidak sayogia bagi manusia itu bahawa berkata-kata akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin, dia kata. Tak mungkin ada satu manusia boleh bercakap dengan Tuhan direct macam dia bercakap dengan mak pak dia, macam dia bercakap dengan kawan dia. Tak mungkin. Tak mungkin satu orang boleh sembang dengan Tuhan. Tak mungkin. Melainkan melalui wahyu yang diwahyukan kepada dia pada dalam lena. Cuma kalau nak boleh pun Allah buat main dalam bentuk wahyu. Wahyu boleh main dalam bentuk tengah lena wahyu turun. Ataupun dalam bentuk ilham, ataupun daripada balik dinding, yakni diberi dengar suara tapi tidak lihat rupa. Mungkin juga buat macam tu.
Seperti mana Nabi Allah Musa alaihi salam naik di atas bukit nak cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa tak nampak Allah. Rabbi arini anzur ilaik. Dia kata, wahai Tuhanku, arini, tunjukkan dirimu kepada aku. Anzur ilaik, mudah-mudahan aku boleh tengok kamu. Tuhan bunyi suara tapi tak nampak apa. Bunyi suara aja kata, unzur ilal jabal. Hang tengok bukit ada sebelah. Bila Nabi Musa tengok aja, Allah mentajalikan nurnya, faja'alahu dakka. Maka hancur bukit tu. Nabi Musa alaihi salam naik di atas bukit nak cakap dengan Allah pun tak nampak Allah, cuma dengar suara aja. Seolah-olah suara tu mai dari balik dinding, seolah-olah. Maksudnya ada hijab yang menutup. Ataupun suruh rasul, yakni suruh satu utusan seperti Jibril. Ataupun wahyu mai dalam bentuk bukan Tuhan mai, Jibril mai sampaikan wahyu tu. Maka makna wahyu ialah lontar Allah kepada anbiya, kepada nabi-nabi akan isyarat yang tiada huruf, tiada suara, difaham akan kehendaknya. Ini yang kata wahyu. Ini di antara ta'rifan wahyu. Wahyu ni adalah satu benda yang Allah Subhanahu wa taala lontar masuk dalam hati nabi-nabi. Allah campakkan satu kefahaman dalam hati dia. Kadang-kadang dia tidak main dalam bentuk suara, kadang-kadang dia tidak main dalam bentuk huruf tulisan, tak main, tapi Nabi dapat kefahaman tu, lepas tu Nabi boleh baca. Ini wahyu, kadang-kadang dia main macam tu. Maka apa-apa yang datang atas nabi-nabi pada lena ataupun ilham pada jaga itu ialah wahyu namanya. Seperti mana Nabi Ibrahim alaihissalam. Macam Nabi Ibrahim terima. Itu juga wahyu, dia kata. Maka makna balik dinding ialah dengar kalam tapi tiada lihat yang berkata. Dengar suara aja, seolah-olah ada benda duk cakap tapi tak nampak benda. Itu juga seperti yang jatuh yang berlaku kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka suruh rasul ataupun utusan ataupun Jibril itu seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lainnya. Macam Nabi Muhammad, Jibril mai peluk Nabi, iqra ya Muhammad. Nabi kata, ma ana biqari'in, aku tak kerti baca. Dia peluk lagi sekali, iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Ma ana biqari', aku tak kerti baca. Jibril mai dalam rupa yang macam tu. Firman Allah, fayuhi biiznihi ma yasha. Maka wahyu rasul ataupun utusan kepada nabi-nabi yang disuruh itu ialah dengan izinnya, yakni dengan izin Allah Subhanahu wa taala, barang yang dikehendaki Allah. Malaikat pun bukan boleh bawa wahyu pergi bagi kat sebarang orang. Tak boleh. Nu dekat sebarang perai nu ada seorang. Wahyu duk turun pula dah ke dia. Wahyu turun kat dia, tapi turun wahyu dalam bahasa Melayu. Jadi orang kata, apa ni wahyu apa main bahasa Melayu? Dia kata pasal kita orang Melayu. Nabi Muhammad tu pasal dia Arab, maka turun wahyu dalam bahasa Arab. Kita Melayu, maka Allah turunkan wahyu dalam bahasa Melayu. Dia kata. Jadi pakat pergi mengaji kat dia penuh rumah lah ni. Nak kata apa tu? Tak reti ke kata Nabi Muhammad itu rasul yang penghabis? Tak reti ke? Budak Taski pun tahu dah kata Nabi Muhammad Nabi penghabis. Tapi ada orang Mercedes, ada bawa kereta BMW, ada bawa kereta-kereta mahal ni boleh pergi mengaji ke dia? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Quran tu ada 30 juzuk, berapa kali habang kata Nabi Muhammad ni Nabi penghabis? Berapa kali habang? Tak ada. Mai hak pelik ni pakai piturut juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Firman Allah, innahu adiyun hakim. Bahawasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha tinggi daripada sifat yang baharu, lagi amat hakim pada perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala alim, dia maha tinggi, hakim, maha bijaksana. Firman Allah, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Dan seperti demikian itu, yakni wahyu itu telah kami wahyu kepada engkau ya Muhammad akan Quran. Daripada kerjaan kami, yakni dengan perintah kami, tiada ada engkau ketahui apa itu kitab, dan tiada kamu ketahui apa itu iman. Yakni Nabi tidak tahu di luar daripada
sebelum daripada Quran itu, apa erti kitab dan apa erti iman dan apa erti syariah, melainkan kemudian daripada turunnya, sebab dinamakan Quran itu roh, kerana dengan dialah, yakni dengan Quran itu hidup segala hati mukmin. Dia kata sebelum wahyu mai, Nabi pun tak faham iman ni apa, yang kata Alkitab ni apa, Nabi pun tak faham. Bila Quran turun mai, barulah Quran duk terang dekat Nabi. Quran ni apa benda, yang kata iman ni apa, macam mana kata orang yang beriman, macam mana kata orang tu tak beriman, baru Nabi faham bila Quran turun dekat Nabi. Macam itulah juga kita manusia ni. Kita manusia ni beranak-beranak keluar mai bukan reti apa pasal agama, tak reti apa. Tak ada manusia yang beranak-beranak keluar mai ni reti agama, tak ada. Nama kata manusia kena mengaji lah, kena belajar, pergi berguru dan sebagainya, baru faham sikit. Kita 5 tahun dulu dengan kita hari ni tak sama, tuan-tuan. Kita 5 tahun dulu banyak benda kita tak reti, tapi setelah 5 tahun kemudian kita rasa banyak benda kita reti, walaupun lagi banyak yang kita tak reti. Tapi makin duk reti lah, sikit makin duk reti. Kita tak pernah dengar pun hadis Nabi SAW yang kata Nabi bila sujud dia lagakan 2 tumit, dia tak pernah dengar. Malah ni baru dengar. Apa pula dah ni, baru pula tu lagi. Walhal hadis tu 1400 tahun dulu dah hadis tu. Tapi oleh kerana kita tak habis gali ilmu agama ni, tak habis gali kitab ni, bukan kitab baru tulis. Kita hadis 1400 tahun dulu punya kitab. Tapi kita tak terbaca benda tu. Oleh kerana tak terbaca, tak tahu. Tapi kalau kita duk baca, sehari tahu satu cukup lah. Seminggu dah 7 benda baru kita tahu. Sebulan dah 30 benda baru kita tahu. Tuan-tuan boleh bayangkan kalau lah 5 tahun kita berguru, kita mengaji, kita belajar. Banyak benda yang kita dah tahu. Banyak benda kita tahu bermakna banyak kejahilan dah kita atasi. Bukan kita. Nabi SAW sendiri dalam ayat ni Tuhan kata, Nabi sendiri dia tak tahu apa dia iman, apa dia Alkitab. Nabi sendiri tak tahu. Syariah ni apa, Nabi sendiri tak tahu. Bila Quran duk turun dekat Nabi, duk turun, baru Nabi faham. Yang kata iman ni apa, yang kata syariah ni apa, yang kata Alkitab, Quran ni apa. Kalau ikut jadi macam mana, kalau bantah nak jadi apa, baru Nabi tahu. Kalau Nabi pun berhajat kepada Quran turun untuk tahu, kita lebih lagi dah tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Dan tetapi kami jadi akan dia, yakni kami jadikan akan Quran itu roh, ataupun Quran itu nur, pelita yang terang. Kami suluk, kami tunjuk dengan dia akan jalan-jalan agama mereka yang kami kehendaki tunjuk daripada segala hamba-hamba kami. Itu dia. Allah Subhanahu wa taala kata walakin ja'alnahu nuran, dan kami jadikan Quran itu nur, satu cahaya. Bila kita faham Quran, hidup kita terang, tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan kita celek-celek mata, gelap, kelam dah ada keliling kita. Kita tak tahu ni aku nak jalan kok depan kan, nak pergi kok kanan kan, kok kiri kan, aku nak pusing balik pergi kok belakang kan. Tak tahu nak pergi kok mana. Pasal apa? Pasal gelap, tak nampak apa. Maka turun Quran. Quran ini umpama cahaya. Bila turun Quran mai dekat kita, kita pegang-pegang Quran tu ada cahaya. Bila ada cahaya baru nampak, oh aku kena pergi kok kanan. Kalau pergi depan ada telaga buruk. Kalau pergi kiri ada gaung belah kanan kena pergi. Baru kita boleh guna Quran yang menjadi cahaya ni ikut jalan yang kita nak pergi. Maka Quran ini Tuhan kata ja'alnahu nuran, kami jadikan Quran itu nur, cahaya. Nahdi bihi man nasya, kami bagi hidayah dengan siapa yang kami kehendaki. Firman Allah, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan bahawa engkau ya Muhammad, sungguh engkau tunjuk hidayah pada jalan agama Islam yang sebenar. Tuhan bagi satu endorsement, satu cop, Nabi dia tunjuk jalan sebenar. Makna apa tuan-tuan? Maknanya kalau kita ikut Nabi, ikut hadis Nabi, itu jalan sebenar. Tuhan endorse benda ni, Tuhan cop, mengesahkan ikut Nabi tak sesat.
Bolehkah kita duduk kata ni hadis Nabi ni tak boleh pakai, tak sesuai lah ni lah, nak kena duduk tengok balik lah, mungkin zaman dulu sesuai. Bolehkah duduk kata begitu? Tuhan sendiri kata, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad, kamu tunjuk hidayah pada jalan hak sebenar. Kita lah Nabi tak ada dah. Yang ada hadis Nabi. Hadis Nabi tu hak Nabi kata dulu. Walaupun lah ni Nabi tak ada depan kita, tapi kata-kata Nabi dia ada melungguk di depan kita. Kita buka, kita baca, itu yang Nabi kata. Dan kita ikut apa yang Nabi kata, dia tunjuk ila siratin mustaqim. Dia tunjuk jalan yang benar. Tak ada bimbang tuan-tuan. Kalau sekiranya kita buat satu benda bersandakkan kepada Quran dan hadis Nabi, kita tak bimbang. Hak kita bimbang ni bila kita buat satu benda, kita tak tahu siapa yang tunjuk benda ni suruh buat. Ini kita bimbang. Kita tak tahu betul tak betul. Tapi kalau hak kita buat ni dia Quran ada sebut. Kalau kita buat ni dia hadis Nabi ada sebut. Betul ya kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, siratillah alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Iaitu jalan agama Allah. Tuhan yang baginya barang yang di dalam 7 lapis langit dan barang yang di dalam bumi. Jom tengok 2 kali dia ulang dah. Dia ulang 2 kali. Siratillah. Hak Nabi tunjuk kat kita ni, siratillah. Ini jalan Allah. Hak Nabi habaq kat kita ni, siratillah. Ini jalan Allah. Allah ni siapa? Allah allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah Tuhan yang 7 lapis langit hak dia punya, bumi dan isi kandungan hak dia punya. Tuan-tuan, kita atas dunia ni, kita kata anak-anak lah. Anak-anak ni kalau dia ada ayah hak jenis ada duit, dia rasa selamat. Dia rasa selamat. Dia rasa tak apa, ada ayah aku ada duit. Dia merasa selamat. Wahai ayah dia duit ada apa tak apa duit. Tapi dia rasa selamat. Berbanding dengan kawan sekolah dia, nak dak yang tu, nak dak yang ni, ayah dia abang tak ada duit, tak ada duit, tak ada duit. Dia balik di rumah abang, ayah dia beli bagi. Dia merasa selamat. Pasal apa? Pasal dia dapat ayah ada duit. Ayah ada duit tak banyak mana tu pun dia berasa dah jadi payung yang membawa keselamatan dekat dia. Tuan-tuan boleh bayang tak? Allah Tuhan kita, hak dia semua ada di 7 lapis langit dengan bumi ni. Hak dia semua. Pasal apa kita duk berasa tak selamat dengan adanya Allah? Pelik kan? Allah ni bukan ada cakap berapa duit, bukan ada cakap ringgit-ringgit, bukan cakap ada juta-juta, bukan cakap ada bilion-bilion. Semua ni hak Tuhan punya. Allah tu Allah kita. Kalau kita kata kita orang Islam, kita kata kita beriman dengan dia, dia Tuhan kita. Kalau dia Tuhan kita, nak takut apa? Ikut saja apa hak dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, ala ilallahi tasirul umur. Ketahuilah olehmu, kepada Allah jua kembali segala kerja makhluk pada akhirat nanti. Apa pun kita buat atas dunia ni tuan-tuan, lah sekali balik ke Tuhan. Tuhanlah yang akan menilai kerja kita buat ni, ikhlas ke tak ke, jujur sebenar-benar amanah dengan Allah ke tak ke. Apa hak kita buat ni lah sekali balik dekat Allah. Allah adalah penilai mutlak kepada apa yang kita buat. Tuan-tuan, kita tak tahu ni hak kita duk buat takat-takat lah ni, kita tak tahu cara mana. Ikhlas ke tak kita duduk semayang hari-hari kita pun tak tahu. Semalam saya duduk kata di masjid semalam ni. Kadang-kadang kita semayang berasa habis masa ya. Dia tak rasa lazat tu, dia tak rasa. Daripada ambil ayat semayang, bukan kata terpaksa tak, memang kita nak semayang. Memang kita nak semayang. Tapi daripada takbir Allahu Akbar sampai nak bagi salam, lepas 4 rakaat nak bagi salam ni, kita rasa kosong semayang kita. Kita sendiri rasa, bukan gaduh. Kita sendiri boleh rasa, apa semayang aku tak syok sungguh rasa. Tengah duk semayang tu rasa dah, kita cuba duk tarik hati kita nak bagi semayang ni sedap. Dia tak main tuan-tuan. Takkan tuan-tuan tak pernah rasa benda ni.
Bila duk abang lah duduk kerat kini macam saya seorang aja rasa pula. Kadang-kadang dia main macam tu. Kadang-kadang kita rasa, kita duduk semayang ni duduk rasa, wah, tak sedap lah, rasa tak. Kelazatan tu tak ada. Berasa duduk, tapi duduk semayang, tapi duduk ingat. Aku nak buat macam mana ni bagi sedap semayang aku ni nak. Tengok habislah 4 rakaat bagi salah. Tak sedap sampai ke sudah. Dia mai pula ada satu waktu lain pula dia sedap. Dia sedap. Daripada takbir Allahu Akbar tu berasa tumpu hati kita ni, berasa tumpu, rasa khusyuk, berasa sedap, berasa lazat semayang. Dengan tiap-tiap bacaan yang kita baca tu kita rasa kita faham, kita rasa sedap, kita berasa kita duk menghadap Allah, kita tak berani nak menguik lebih korang, kita duk berasa Allah duk tengok kita, berasa lazat, berasa sedap sampai bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita rasa sangat selesa. Kadang-kadang macam tu. Bila dah habis pun duk sebut Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Sebut tu dia bukan sebut di mulut ni, dia berasa jerak sini. Kadang-kadang macam tu pula. Kita habis semayang tu duk sebut Astaghfirullahalazim. Kita sebut tu berasa macam ketui apa keluar daripada dada kita. Astaghfirullahalazim. Berasa macam duk buang benda-benda berat daripada dada kita. Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Bukan 3 kali. Kita boleh pergi sampai 70 kali satu semayang. Kadang-kadang sedap. Dia sebut Astaghfirullahalazim saja sedap. Dengan wirid yang sempurna, dengan habis semua sah lerah selesai, duduk atas sejadah tu, berasa sejuk, hati berasa tenang, tentram. Beralih pula tengok Quran, berasa nak baca Quran pula, ambil Quran, buka, baca pula Quran, baca, duk ingat nak baca semuka saja, dia lajak pergi sampai 3-4 muka, dia sedap. Kadang-kadang macam tu pula. Dia main pula satu waktu lain, dia jadi tawak ni, tak tahu nak abang sampai duk tengok ni dah masuk dah lorong ni, tak lagi lah. Tidur tak dulu. Tidur tak dulu. Dia pergi kata pula. Dia kata tidur lepas lorong ni sunnah ni. Sunnah. Sunnah tidur lepas semayang zuhur. Bukan sunnah tidur lepas masuk waktu zuhur tapi tak semayang lagi. La ilaha illallah. Dia jadi celau tu betul. Hak dalam hadisnya Nabi SAW semayang zuhur. Dah habis dah semayang zuhur tu Nabi tidur. Dia ni masuk waktu zuhur tak semayang lagi. Dia kata tidur dulu. Bangkit pukul 4 dia tengok jam pukul 4. Tengok dah asar masuk ke apa. Duduk nak semayang zuhur tu terus tengok asar masuk ke apa. Anak dia kata pukul 4.48 ayah. 4.48. Tak apa, tak lagi. Senang lu. Lorat. Tu dia duduk main lorat. Kritikal. Manusia kadang-kadang dia main macam ni punya perasaan. Cuma kita ni apa? Kita ni mau nak kena duduk suluh diri kita. Kita hak mana banyak? Hak lazat tu kan duduk main kerak. Hak duduk jadi ni kan dia main kerak. Kok kata semayang di rumah kacau. Main masjid pun dia jadi kosong juga. Dapat, bukan tak dapat pahala daripada rumah duk langkah keluar mai tu tiap-tiap langkah Allah angkat satu derajat, Allah potong satu dosa, dapat, benda tu dapat. Tapi ni lazat semayang ni tak dapat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita bila duk fikir benda ni duk muhasabah, sebelum tidur duk muhasabah, duduk tengok hari ni daripada subuh tadi, zuhur, asar, maghrib sampai isyak tadi. Berapa waktu semayang yang kita rasa puas hati lepas semayang, puas hati. Puas, kita rasa puas kita berapa kali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Semua amalan ni Allah kata ala ilallahi tasirul umur. Ketahuilah olehmu kepada Allah jua kembali segala kerja makhluk pada akhirat itu. Hak kita buat ni hak lazat, hak tak lazat, hak macam mana pun semua ni dibalik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka membalas Allah akan orang yang taat dan orang yang maksiat dengan barang yang mustahak daripada nikmat syurga dan daripada azab neraka. Bila sampai dekat Tuhan, Tuhan akan hisap amalan kita. Tuhan akan hisap amalan kita, Tuhan akan tengok dia ni kok mana, baik kok mana, tak baik kok mana. Tengok Allah akan letak kita syurga ataupun neraka. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Kita sendiri ingatlah. Ingat. Kadang-kadang takut tuan-tuan.
Ni Quran ni. Quran ni dengan kita dekat ke jauh? Yang ni kita mau tanya diri kita. Dunia hari ni tuan-tuan, dunia sibuk. Semua sibuk. Orang kerja sibuk cara kerja. Orang berniaga sibuk cara berniaga. Orang pencen sibuk cara pencen. Sibuk lah. Kawan saya duk kerja itu pun dia kata sibuk. Dia pencen, kita kata lah lega. Dia kata lega apa lagi sibuk. Dia kata pencen lagi sibuk. Dia kata sibuk cara pencen. Dia kata sibuk. Yang pentingnya sibuk. Telefon tak ada rumah sedia. Mana dia pergi pun tak tahu. Kan? Pencen. Tapi dia sibuk ni tak tahu nak apa. Ada aktiviti, ada kerja, ada benda dia nak kena buat. Sibuk. Dia kata, kau dulu dia ingat kerja ni lepas pencen ni lega. Dia kata dah. Double sibuk tu. Tak apalah. Dalam kesibukan kita tu, dan tak baca Quran. Ni Quran ni, bulan puasa dengan ceramah nuzul Quran ni tu saya kira lah panggil habis satu Malaysia punya penceramah kat kita nuzul Quran. Tapi cara mana Quran duduk dalam hidup kita? Cara mana Quran duduk? Yang kata nak sangat dengan Quran ni berapa hari baru sekali kita baca Quran? Berapa hari baru sekali baca? Bila muhasabah benda-benda ni, kita nampak kedudukan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala jauh ke dekat, kita nampak. Baru kita nampak, baru kita tahu kita sebenar siapa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Surah Az-Zukhruf Makkiyah. Kita baca satu dua ayat. Surah Az-Zukhruf Makkiyah. Az-Zukhruf ni makna dia perhiasan. Az-Zukhruf makna dia perhiasan. Kenapa surah ni dinamakan surah Az-Zukhruf? Dia kata kerana pada zaman Arab Jahiliyah dulu, mereka mengukur kemuliaan seseorang berdasarkan berapa banyak perhiasan dan harta yang dia ada. Zaman tu, zaman Jahiliyah dulu, satu orang dianggap mulia kalau dia banyak barang mai, barang perhiasan ni banyak dan harta dia banyak, dia mulia. Maka oleh kerana zaman tu orang Arab Jahiliyah menilai satu orang mulia ataupun hina berdasarkan kepada perhiasan ada banyak ataupun ada sikit, maka dengan kerana tu mereka tak boleh terima Nabi Muhammad jadi pemimpin. Mereka tak boleh terima. Pasal Nabi Muhammad miskin, pasal Nabi Muhammad anak yatim. Kerana tu Nabi Muhammad mereka tak boleh terima. Mati hidup balik mereka tak boleh terima. Nabi Muhammad menjadi Nabi. Menjadi Nabi maksudnya menjadi pemimpin. Mereka tak boleh terima. Maka surah ini dinamakan surah Az-Zukhruf, diturunkan di Makkah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha mim. Ha tu baca satu alif. Maknanya dua harakat, mim dibacakan dengan 6 harakat. Dia kata Allah yang lebih tahu apa makna ha mim itu. Ini samalah. Kita tengok alif lam mim yasin Sad, ini huruf-huruf ni Allah saja yang tahu apakah rahsia yang terkandung ataupun terselindung di sebalik surah, di sebalik potongan ayat yang ada, potongan huruf yang ada di dalam surah itu. Firman Allah, wal kitabil mubin, inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wal kitabil mubin itu ayat 2. Kemudian inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun itu ayat 3. Maksudnya demi kitab Al-Quran yang menzahir ataupun menerangkan jalan agama dan jalan syariah itu, kami jadi akan dia, yakni akan kitab Quran itu dalam bahasa Arab. Mudah-mudahan kamu, yakni segala Arab Mekah, faham sekalian dengan akal kamu akan maksud Quran dan ajarannya dan segala hukumnya dan segala suruhan dan segala tegasannya. Tuhan kata tujuan Quran diturunkan dalam bahasa Arab supaya orang Arab fahamlah bahasa dia. Hari-hari dia duduk sembang bahasa tu. Quran turun dalam bahasa dia sembang hari-hari. Kalau dia nak tolak juga, kira cukup karut. Quran turun dalam bahasa yang dia duduk bercakap. Mother tongue dia panggil. Bahasa mak dia. Mak dia bercakap bahasa tu. Quran turun dalam bahasa tu. Dia kata dia tak faham. Oh teruk.
Pun macam tu, sebahagian daripada Arab Quraisy pada masa tu menolak Quran walaupun dia faham Quran. Maka tak heranlah kalau orang Melayu tolak Quran. Tak faham. Kan? Tak heranlah kalau orang Melayu tolak. Arab Quraisy bahasa dia sendiri, Quran tu turun, tolak juga. Allah Subhanahu wa taala kata, "Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami jadikan Quran ini berbahasa Arab. Mudah-mudahan kamu boleh fikir. Firman Allah, "Wa innahu fi ummil kitab ladaina la'aliyyun hakim." Dan bahawasanya Quran itu diisbat pada ibu kitab, yakni Lauh Mahfuz. Tersurat padanya, yakni pada Lauh Mahfuz pada sisi kami. Quran ni dia ada di Lauh Mahfuz 30 juzuk. Daripada sana turun sikit mai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa dia ada di Lauh Mahfuz itu, dia terpelihara. Dalam Quran dia kata fi kitabim maknun. Berada di dalam satu kitab yang sangat terpelihara. Tak bocor Quran ini kepada siapa-siapa semasa dia ada di Lauh Mahfuz. Yang amat ketinggiannya Quran itu atas segala kitab yang dahulu, lagi yang menghukum atasnya dengan dimansuhkan kitab-kitab yang terdahulu itu. Quran ini pada sisi Allah sangat tinggi, lebih tinggi daripada kalam Allah yang ada di dalam Taurat, di dalam Zabur dan di dalam Injil dan di dalam suhuf-suhuf yang diturunkan kepada nabi-nabi lain. Orang duk bubuh stiker di kereta tu apa? Al-Quran the final apa? Revelation ke apa kan ditulis. Orang duk bubuh kan. Kau hak bubuh pun dia pun tak tahu apa. Dia pun bagi dia tengok Quran ni mau tempel di kereta, dia pun tak tahu apa dia. Kan? Dia adalah satu penjelasan Allah yang final, last. Bila turun Quran, tak ada penjelasan lain perlu turun. Itu sudah muktamad. Begitu. Dia kata bila turun saja Quran ni, semua kitab-kitab yang terdahulu dimansuhkan. Kalau ada lagi ulama yang berpegang dengan Zabur, maka dia kena tinggal Zabur, kena ikut Quran. Kalau sekiranya ada lagi ulama yang duk pegang Taurat, bila turun Quran kena tinggal Taurat. Kalau ada lagi ulama-ulama ahli kitab yang berpegang kepada Injil, bila turun Quran dia kena tinggal Injil. Bahkan Nabi Isa alaihi salam bila turun dekat nak kiamat esok ni, bila dia turun nak bunuh Dajjal, Nabi Isa turun dan dia berjaya bunuh Dajjal. Selepas itu Nabi Isa akan memerintah seluruh dunia dengan berpandukan Al-Quran, bukan Injil. Walaupun dulu diturunkan kepada Nabi Isa ni Injil, tapi bila dia turun dekat nak kiamat esok, dia akan ikut syariat Al-Quran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang ni yang orang Kristian tak boleh terima. Tak boleh terima. Walaupun benda ni disebut di dalam Injil mereka. Sebut. Injil sebut bahawa lepas Nabi Isa akan mai satu orang Nabi penghabis. Nama dia Ahmad ataupun nama dia Muhammad. Sebut. Padri dia padam bang ayat tu. Padam bang. Macam ada orang di kalangan kita hari ni nak padam juga. Sebahagian ayat Quran nak padam juga. Ayat yang kata nak kena sebat 80 rotan kepada orang yang tuduh orang berzina, dia kata tak sesuai ayat tu. Dia nak padam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, boleh ke padam ayat Quran? Kalau Injil pun padam jadi salah, ini kepula Quran yang bila turun dia memansuhkan semua termasuk Injil. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, afanadribu ankumuz zikra safhan an kuntum qauman musrifin. Maka adakah kami tahan daripada kamu itu, hai kafir Makkah, akan Quran, akan sebagai tahan kerana bahawa ada kamu itu kaum yang melebih-lebihi pada syirik Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala kata, adakah kami nak stop Quran ni turun semata-mata kerana kamu tak mau terima Quran? Tuhan kata, aku turunkan Quran ni untuk dipegang dan diikuti oleh semua orang. Adakah dengan kerana ada sebahagian tak mau aku nak stop, tak turun Quran? Adakah macam tu?
Sama macam kita hari ni, duk mai bagi ceramah agama, mai duk baca kitab dan sebagainya. Bukan semua orang suka, ada orang tak suka. Ada orang tak suka. Dia sendiri pun tak mau main dengar. Dan dia pula tu buat cerita, pergi duk dengar apa merepek dia ni, lagu tu, lagu ni, duk karang macam-macam cerita. Adakah kerana sedikit yang tak suka ni, kita nak stop orang kuliah pengaji? Nak turut mereka ni, masjid ni dia suruh tukang bagi jadi karaoke. Kalau nak ikut orang hak jenis tak suka kepada agama ni tuan-tuan, masjid tu dia nak tukang bagi jadi night club. Bolehkah kita nak turut dia? Tuhan kata dalam ayat ni, kalau sekiranya ada sebahagian daripada kamu tak suka kepada Quran yang aku duk turun dekat Nabi Muhammad ni, adakah dengan kerana tu aku nak stop Quran ni daripada turun? Tuhan kata, adakah aku nak turut mereka ni? Maka dia kata di situ, jawabnya tiada ditahan. Kita tak akan stop Quran ni daripada turun. Hanya diturunkan Quran itu untuk menyatakan suruh dan tegah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Quran ini diturunkan bukan kerana nak tengok orang suka orang tak suka, tapi Quran ni turun kerana nak bagi tahu apa benda halal, apa benda haram, apa benda hak Tuhan suruh, apa benda hak Tuhan larang. Itu tujuan Quran turun. Tuan-tuan, orang putih dia kata apa? Dia kata kita ni kalau nak buat favor kepada semua orang tak boleh. Boleh ke tuan-tuan kita nak buat satu benda semua orang puas hati? Sampai mati tak ada. Keadaan tu tak akan ada kat kita. Kita nak buat satu benda yang semua orang, kalau orang ada 100,000 orang puas hati. Tak boleh. Sepanjang masa kita buat apa pun, ada orang suka, ada orang tak suka. Buat baik pun ada orang suka, ada orang tak suka. Buat jahat pun ada orang suka, ada orang tak suka. Maka yang pentingnya kita buat benda yang menepati perintah Allah dalam Quran, menepati suruhan Nabi dalam hadis. Kita buat. Walaupun yang suka 15 orang, kita buat. Kerana Allah dan Rasul suka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin. Dan banyak yang telah kami suruh jadi rasul, jadi nabi, yakni daripada nabi-nabi pada segala umat yang dahulu kala. Wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Dan tiada datang akan mereka itu, yakni akan kaum yang engkar itu, daripada seorang nabi pun, melainkan adalah mereka itu, yakni umat itu, dengan nabi-nabi itu mengolok-olokkan sekaliannya. Itu dia. Tuhan kata, cuba tengok balik sejarah aku bangkitkan nabi kepada manusia ni. Ada tak ada satu nabi aku bangkitkan dia jadi nabi semua orang suka? Ada tak ada? Tuhan kata tak ada. Hak ada ni Nabi, Allah kata apa? Hak ada ni aku lantik satu orang jadi Nabi, orang hak nak mengolok-olokkan dia ada banyak. Hak tu banyak. Nabi mana pun turun mai, ada orang pergi buat main-main dengan Nabi ni. Ada. Sebut sajalah Nabi mana pun. Nabi Adam alaihi salam hak mula sekalipun, anak dia sendiri, ada seorang tak mau ikut. Bila ada Habil, ada Qabil, ada pasangan dia. Maka Allah perintahkan Habil menikah dengan kembang Qabil, Qabil menikah dengan kembang Habil. Suruh cross bagi menikah macam tu. Oh, Qabil kata tak boleh lah. Pasal apa pula aku nak pergi menikah dengan kembang dia? Kembang aku sehingga aku nak menikah dengan kembang aku. Bantah dah. Nabi Adam kata ni bukan aku punya keputusan. Ini Allah punya perintah. Kamu kena ikut. Oh, dia kata sorry pak dia lah. Sorry. Yang ni minta maaf lah. Tak boleh terima. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan dua-dua Habil dan Qabil ni persembahkan satu korban, diletak di tengah padang. Tengok korban mana Allah nak terima. Habil sesuai sebagai satu orang yang taat perintah Allah dan sebagainya, dia kemukakan korban yang elok-elok. Qabil terkenal dengan sifat dia nak bantah, nak lawan Tuhan, sudah tentulah korban dia kecoh. Dia bagi kambing kurus dan sebagainya pergi buat korban. Maka akhirnya Allah terima korban Habil. Anak Nabi Adam sendiri dah tunjuk dah. Umai Nabi Nuh alaihi salam, dia umai lagi sakan punya cerita.
dengan isteri, dengan anak, dengan macam-macam cerita, sampai dia pun duduk atas kapal, duduk ria lagi, irkam ma'ana, main naik sekali dengan kami atas kapal ni, main naik sekali dengan kami atas kapal ni, kerana hari ni tak ada siapa boleh selamat dalam banjir yang Tuhan bawa main ni. Anak dia kata, sa'awi ila jabal, aku nak pergi ragah naik bukit. Dia kata, aku boleh terlepas daripada banjir ni. Bila ayah dah nak habis lubang hidup, barulah duk kata dekat pak dia, aku nak ikut agama pak aku. Anak sendiri pulauan, tambah orang lain. Anak bukan tak tahu pak dia baik tak baik, anak. Kita tuan-tuan dengan anak kita nak tipu apa? Kita nak bohong apa? Dia kenal kita siapa? Ayah dia jenis bangkit sembahyang subuh ke tak? Dia kenal. Dia kata anak ni dia kenal. Satu hari lagu nak pergi buat cakap cengeng kat dia, nak marah dia tak sembahyang. Walaupun dia tak berani bercakap terbit di mulut, takut makan penampak pak dia, tapi dalam hati dia kata, pirahang pun jahanam kita. Sudahlah dia kata, aku masuk bilik hang 7.30, tengok duk sebungkin lagi tidur, duk marah aku tak sembahyang. Jahanam kita. Anak Nabi Nuh alaihi salam takkan dia tak tahu pak dia siapa? Pak dia Nabi, pak dia ni utusan Allah. Dia tahu tapi tak mau ikut pak dia. Ini ke pula orang lain hak tak tahu siapa dia. Nabi Nuh ni dia tak tahu siapa sebenarnya. Dia hanya kenal Nuh berdasarkan cerita-cerita orang. Maka kalau orang cerita baik, dia ingat baik. Orang cerita tak baik, dia ingat tak baik. Maka selama-lama Allah Subhanahu wa taala kata, aku hantar nabi, wa ma ya'tihim min nabiyyin, dan aku hantar mana-mana nabi pun illa kanu bihi yastahzi'un, melainkan ada orang yang nak buat olok-olok main kepada nabi-nabi ni. Firman Allah, fa ahlakna ashadda minhum batsha, maka kami binasa akan yang terlebih sangat daripada mereka itu, yakni daripada kaum itu kekuatan. Wa madha mathalul awwalin, dan telah lalu di dalam Quran ini oleh umpama cerita kisah segala orang yang dahulu kala dengan anbiya mereka itu. Sudah berapa kali pada kebinasaan, maka kaum engkau demikian jua. Itu dia. Ini adalah untuk mengsabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kata apa? Kesudahan kepada orang yang bantah nabi-nabi ini, tak kira nabi mana. Kesudahan kepada orang yang bantah Allah, bantah nabi ini, aku akan binasakan mereka. Bahkan cuba tengok Tuhan kata fa ahlakna ashadda minhum batsha. Hak hebat, hak kasar, hak lagi gerun pun aku dah musnahkan. Tambahlah Arab Quraisy ada depan kamu ni. Depa ni tak ada hebat tang mana. Aku boleh musnah depa bila-bila masa. Tuhan kata dulu kaum Ad dengan kaum Samud, lagi hebat. Tak buat rumah tengah padang ni, tak buat rumah, pergi buat rumah dalam bukit. Yang kata kaum Ad dengan kaum Samud ni, bukit batu tuan-tuan, bukit di Mekah, tengoklah macam mana bukit Mekah. Bukan lagu bukit Mentajam ni. Bukit di Mekah ni batu keras pejai tu. Bukit di negeri Arab ni bukit batu keras pejai. Depa boleh pergi rebuk, pergi tebuk bukit tu, buat rumah dalam tu. Hebat, depa cukup hebat. Pun Tuhan kata aku binasakan juga. Bila mai perintah membinasakan mereka, apa pun tak boleh halang daripada perintah aku terlaksana atas mereka. Tuhan kata kalau hak lagi dahsyat daripada hampa pun aku boleh musnah, hampa tak apa. Suruh Nabi Muhammad bagi tahu dekat orang-orang Mekah ni. Wa madha mathalul awwalin, dan telah lalu dalam Quran ini oleh umpama cerita kisah segala orang yang dulu kala dengan anbiya mereka itu. Kita banyak dah baca cerita Nabi Saleh macam mana diuji dengan unta dan sebagainya, akhirnya binasa mereka. Dia buat main satu suara jerkah daripada langit aja, mati bergelempang berselerak cara. Allah kata tengok macam mana aku dah buat. Sudah berapa kali pada kebinasaan, maka kaum engkau pun demikian juga. Allah kata dekat Nabi, kaum hang ni pun tersadu susah hatilah. Kalau aku nak musnah mereka, sekelip mata aku boleh musnah. Tujuan Allah kata begitu dekat Nabi Muhammad ialah nak mengsabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu a'lam. Lepas ini kita sambung ayat 9. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Lepas ni dia nak kata, dia nak cerita orang-orang hak kafir yang ada bantah Allah Subhanahu wa taala ni. Orang yang kafir yang duk bantah Allah Subhanahu wa taala ni,
Cuba pergi tanya mereka tengok. Siapa yang bagi jadi langit, bumi ni semua, siapa bagi jadi? La yaqulun Allah. Tentu mereka jawab, apa orang tanya macam ni? Allah lah bagi jadi. Dia mengaku. Kata bumi hak dia duk pijak, langit hak dia duk junjung ni Tuhan yang buat. Dia mengaku. Tapi bila kata dia, dah tu pasal apa hang tak mau ikut perintah Allah dalam Quran? Dia cakap lain pula. Mengaku. Kata Tuhan berkuasa, Tuhan buat semua ni. Yang hang duk tengok orang mati hari-hari ni, siapa punya kuasa? Dia mengaku Allah punya kuasa bagi hidup, bagi mati. Tapi tak nak ikut Tuhan, nak ikut ayat Quran ni, dia berat semua. Ini dia akan sambung ke depan itu, insyaAllah. Kata kampung saya, ada sebuah surau, tapi sangatlah kurang ahli jemaahnya. Walaupun penduduknya ramai. Hanya 2-3 orang saja yang ada sejak 5 tahun kebelakangan ini. 2 atau 3 orang yang tinggal berhampiran pun dah lari berjemaah ke masjid. Berdosakah sekiranya surau tersebut ditinggalkan begitu sahaja? Susah kan nak jawab benda ni kan? Dia bukan tinggal kerana pergi main judi, dia tinggal kerana pergi masjid. Bagus juga. Kan? Mana kita nak kata? Kita nak kata tutup mau surau lagi tak boleh. Lah ni bahagi-bahagilah. Bagi ada jemaah lah di surau tu. Masalahnya tuan-tuan, zaman Nabi tak ada beza masjid dengan surau. Zaman Nabi tak ada beza masjid dengan surau, sama aja. Tempat yang orang duk mai sembahyang jemaah ramai-ramai, semua sekali masjid dia panggil. Semua sekali dia panggil masjid. Maksudnya tempat sujud. Zaman kita lah ni yang kita buat, ada masjid, ada surau. Bawah satu masjid, dalam qaryah tu ada satu masjid. Bawah masjid tu pula ada 7 surau. Misalnya taman perumahan satu surau, sat lagi apa tang mana ke satu surau. Kita buat. Lepas tu pula kita buat pula kata hukum, kalau masjid ada sunat tahiyatul masjid, kalau surau tak ada sunat tahiyatul surau. Itu susah nak jawab benda ni kan. Sebenarnya masjid ataupun surau sama saja. Dua-dua pun tempat semua orang main nak berjemaah, nak sujud kepada Allah, sama saja. Jadi dia kira dua ni lah. Kalau dia duduk dekat dengan surau, semayang di surau lah. Semayang di surau. Kalau dia duduk dekat masjid, semayang di masjid. Kalau dia duduk dekat surau, dekat masjid, dua-dua masjid surau pun tak ada mengaji apa, pergi semayang di masjid yang ada mengaji. Kalau begitu. Kan? Yang pentingnya apa? Kita hidupkan masjid ni. Tempat sujud ni kita hidupkan. Dan yang lebih penting daripada tu, di samping menghidupkan tempat-tempat ibadat ni, kita juga nak hidupkan diri kita dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. So tang mana ada benda yang boleh bagi satu input yang boleh menghidupkan diri kita, kita kena pilih. Tak guna juga kita jadi orang masjid yang setia di masjid tu, sedangkan masjid tu tak ada program apa. Tentu tak berapa banyak masjid lah ni yang tak ada apa. Yang ada hanyalah duit banyak. Masjid hari ni duit banyak. Yang duit korang ni surau. Pasti tak ada orang sembahyang jemaah. Duit korang surau. Duit banyak masjid. Tapi peliknya surau hak duit tak ada ni program banyak. Masjid hak duit banyak, program tak ada. Dia jadi begitu. Kalau nak jadi jawatan kuasa masjid ataupun jawatan kuasa surau, jadilah jawatan kuasa masjid ataupun jawatan kuasa surau yang boleh menghidupkan masjid dan surau. Kalau tidak tu saja dia. Pasal apa tuan-tuan? Nak jawab depan Tuhan itu ni. Tuan-tuan, ada masjid yang dia tak pernah buat program apa pun. Dia tak pernah buat. Tak usah kata mengaji, kuliah mengaji biasa ni. Tak usah kata ceramah. Hak sempena-sempena Maulidur Rasul ke, Isra' Mi'raj ke, apa pun dia tak nak buat. Bila sekali dia nak buat, dia tak erti nak buat macam mana. Ada tu kan? Dia tak erti nak buat macam mana, nak panggil ustaz main macam mana, nak kontak lagu mana, nak pergi sembang lagu mana, dia tak erti sampai lagu tu. Dia tak pernah buat kerja tu.
Tapi dia dah 10 tahun dah jadi AJK masjid dan surau tu. Dia tak reti. Sampai dalam mesyuarat agung, anak qaryah marah lah. Apa ni kami duk bagi duit hari-hari ni, main masjid duk lepas duit dalam tabung, hari Jumaat duk bagi duit lagi, raya lagi banyak duit kami bagi, apa pun kami tak dapat manfaat daripada masjid kami ni. Anak qaryah marah dalam mesyuarat agung. Bila marah barulah lompat panggil mesyuarat jawatankuasa apa semua. Ini apa musim yang dekat ni? Oh dekat ni Isra' Mi'raj kita buat ceramah. Nak panggil ustaz tak reti. Dia boleh pergi jumpa ustaz, dia kata ni ustaz ni mereka hajat sangat ni nak panggil ustaz ni, tapi apa dia nak bayar? Dia punya tak reti bahasa sampai lagu tu. Dia boleh pergi tanya macam tu, ni ustaz nak panggil ni apa duit nak kena bayar ni? Ustaz yang kena tanya ni pun muka kecok habis. Apa dia ni? Kan? Kita faham dah makna masjid dia ni makmur sungguh. Sampai dia tak reti adab nak panggil orang. Dia tak reti. Nampak tuan-tuan? Ini kita cakap hak benar lah. Hak sebenar begitu. Jadi janganlah tuan-tuan. Jangan. Kalau kita jadi jawatankuasa masjid ke surau ke apa, kita kena fikir macam mana nak mengimarahkan masjid dengan surau. Tuan-tuan, ustaz dah ramai lah ni tuan-tuan. Dalam Malaysia ni, ustaz yang berijazah, yang graduate universiti saja lah ni, jumlah 26,000 orang. Itu yang bertugas dengan Kementerian Pendidikan. 26,000 orang. Hak pergi mengaji balik universiti ada ijazah apa semua, duk mengajar pondok, duk mengajar sekolah-sekolah rakyat apa semua ni tak tahu beribu lagi duk ada. Punya ramai ustaz-ustaz yang boleh, yang berkemampuan ni punya ramai. Kita tak manfaatkan mereka ni. Ustaz-ustaz ni boleh tuan-tuan, tapi orang tak pergi pelawar mereka. Kalau tak boleh macam mana dia nak keluar universiti ada ijazah? Makna dia boleh, tapi tak ada orang pergi pelawar dia. Mungkin ada orang pergi cakap gitu-gitu ya dengan dia, dia apa segan lah. Dia nak minta main mengajar lagi lah segan. Dia duduk pergi semayang tunggu terbalik di masjid tu, mereka tahu ni dia ni balik Mesir ni, dia ni balik daripada Al-Azhar ni, dia ni balik daripada Morocco ni, dia ni balik daripada Jordan ni, dia ni balik daripada Syria ni. Orang tahu tapi tak bagi peluang dekat dia. Mungkin pergi jumpa minta kali mula, dia kata saya tak boleh, saya tak bisa. Biasalah jawab macam tu. Jawab macam tu jawab orang yang merendah diri. Takkan orang pergi kata minta ustaz, saya memang duk tunggu mbak panggil. Tak kena lah dia jawab itu. Bila dia jawab itu, saya tak biasa ni, kita kena retilah bahasa. Kata-kata ustaz minta tolong ustaz, tak ada siapa ustaz kena bantu. Pandai lah. Dia pun kata saya boleh buat cara-cara saya boleh lah. Dia cakap tu merendah diri. Itu bagus lah tu. Ini rahsia lah nak kena cerita juga kan. Kadang-kadang mereka tu kata ni panggil tak pernah yang dia mau. Dia bukan tak mau sungguh-sungguh, dia merendah diri. Tolak dia pergi ke tengah, bagi dia, baru dia pun boleh manfaatkan ilmu dia dan orang boleh ambil manfaat daripada dia. Baru boleh. Bila kita bagi peluang kat dia, kita dengar. Oh sedap kata dia mengajar. Tu dia berapa lama bertahun duduk depan mata kita tak manfaatkan dia. Kita tolong tuan. Benda ni tolong. Bagi hiduplah masjid kita, surau kita. Bila ni teruk tuan. Kalau tak bagi hidup ni jahanam kita. Dengan karaoke keluarga apa ada tadi. Keluarga sekali panggil. Bukan anak saja. Dia kata panggil dengan mampak hang kelimat. Aduh ada lah ni. Kalau kita tak kemas, generasi kita ni habis kita. Kan pendokong jahiliah sangat giat berusaha. Pendokong jahiliah ni sangat kuat berusaha. Konsert sana, konsert sini, bergerak ke sana, bergerak ke sini dan mencatatkan kehadiran puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang pergi dan sebagainya. Kita tak tercabarkan dengan benda ni. Marah tak sudah, kita marah. Kita buat program. Tuan-tuan, kita lempang satu pukat pergi dalam laut, takkanlah sekali lempang pukat tak lekat 5-16 ekor ikan. Takkanlah satu pukat kita lempang dalam laut, kita duk tarik pukat, takkan tak lekat 5-16 ekor ikan. Takkan tak lekat. Sekali lempang pukat, lekat 2 ekor pun cukup. Lekat 2 ekor pun cukup. Tapi kalau tak lempang langsung, tak lekat langsung. Tak boleh ikan kita ni. Faham maksud?
kena buat program. Kita buat program. Ada orang dah 2-3 tahun dah buat program, dia tak pernah main. Selepas 3 tahun dah program tu berjalan, baru 1 hari dia main. Dia main hari tu Allah pilih dia untuk nak campak hidayah dalam diri dia. Hari pertama dia main tu, dia main pup kata masuk dalam hati dia. Dia kata kalau aku tahu macam ni aku main pada dulu. Satu ikat apa? Kena lah. Benda ni kena buat. Benda ni kena buat semua orang. Di semua peringkat lah. Kalau pejabat buat cara pejabat. Kalau masjid buat cara masjid. Kalau surau buat cara surau. Kalau pakatan penduduk apa ni buat cara pakatan penduduk. Buat bagi ada. Program agama ni bagi ada. Bagi ada. Kita buat sekali tengok sambutan korang. Jangan patah semangat. Biasanya tu. Contoh orang buka kedai makan. Dia buka kedai makan. Hari mula buka dia main sampai tak cukup bangku. Dia berdiri di luar. Kita kata bagus macam ni. Lepas seminggu tak ada orang. Lagu orang kerja saja duduk berdiri pula. Pasal apa? Pasal orang ni dia mula dia main try je. Dia main try tengok macam mana masakan ke apa-apa semua. Mungkin selepas seminggu, selepas 2 minggu ada kedai lain baru buka. Tak mana dia pergi try tahun pula. Kedai kita tak ada orang. Sabar Zat. Tunggu 2 bulan, tunggu 3 bulan. Dia main balik orang. Dia pergi try makan orang tu, dia try makan tahun ni, dia try tahun ni. Lah dia kata kedai mula tadi juga sedap. Dia patah balik main kat kita. Nak boleh ke dia patah balik main kat kita? Kadang-kadang 2 bulan, kadang-kadang 3 bulan. Bila dia patah balik main tu main, dia maintain. Kita panggil satu ustaz main mengajar tempat kita. Dia main mengajar mula tengok penuh. Dia pun seronok. Dia panggil. Main kali kedua, tinggal korang balik. Pasal apa pula depan ni? Pasal ada tempat lain ada orang mengajar lagi. Orang pergi try tahun pula dengar sana, dengar macam mana. Tahun ada lagi pergi try. Dia try 3-4 tempat. Dia kata hak curah Taman Krian. Bagus. Dia main. Dia macam tu lah tuan-tuan. Kita tak boleh salah orang. Orang dia dengan selera dia lah. Boleh ke tuan-tuan paksa orang? Dia tak minat makan tom yam. Kita pergi dukuh pisau di tempuk dia. Suruh dia makan hari-hari. Tak boleh lah. Dia minat nasi kandang. Kan? Jadi kita tak bolehlah paksa dia suruh makan tom yam. Ikut dia minat apa lah. Tapi buat belakang lah. Ustaz ni dia cara tom yam. Ustaz ni dia cara cucur udang. Ustaz ni cara... Pandai-pandai lah. Yang penting ada orang main dengar. Cucur udang ke tom yam ke apa ke. Yang penting semua tu halal. Semua tu Allah Ta'ala redha belakang. Ustaz ni pun macam-macam lah. Tuan-tuan ada ustaz bercakap dia punya kecenderungan belah nak cerita rumah tangga aja. Baca bab jual beli pun pergi rumah tangga juga. Baca bab apa nama hudud pun pergi rumah tangga juga. Dia cenderung belah tu. Ada ustaz dia cenderung belah garang-garang sikit. Dia baca tajuk apa nama ni pun dia duduk ikut tu juga. Dia punya kecenderungan kot tu. Ada ustaz masing-masing dia ada dia punya kecenderungan dia. Siapa minat cenderung ni dia pergi sini. Yang penting semua sekali tak lari daripada track Quran dengan hadis Nabi. Dia macam tu tuan-tuan. Ustaz Samsuri cara Ustaz Samsuri, Ustaz Ismail Kamus cara Ustaz Ismail Kamus, Ustaz Harundin cara Ustaz Harundin. Mana boleh semua nak bagi sama, tapi tiga-tiga orang pun Quran dengan hadis Nabi. Dia macam tu. Nak kata tinggi kan tak tinggi cakap tu kira jadi boleh faham lagu tu kan, dia lagu tu. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi lagi ni lah, apapun kita buat kerja, kita pasti ke hak kita buat tu Allah redha, Nabi SAW redha. Maka hak kita buat tu tak salah. Walaupun orang kata salah, sebenarnya tak salah. Mudah-mudahan Allah bagi taufik dan hidayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita sentiasa tu ajar jalan kebenaran insya-Allah. Nah, yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك.
رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.